dan keampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan khutbah kita pada hari ini ialah agama Islam, agama perpaduan. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 103. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wazkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fasbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum 'ala shafa hufratin minan nari fanqadhakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Dan berpegang teguhlah kamu sekalian kepada tali Allah, yakni agama Islam, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan kenanglah nikmat Allah pada kamu ketika kamu bermusuh-musuhan, yakni semasa jahiliyah dahulu. Lalu Allah menyatukan di antara hati kamu sehingga kamu bersatu padu dengan nikmat Islam. Maka menjadilah kamu dengan nikmat Allah itu orang-orang Islam yang bersaudara, dan kamu dahulu telah berada di tepi jurang neraka disebabkan kekufuran kamu semasa jahiliyah. Lalu Allah selamatkan kamu dari neraka itu disebabkan nikmat Islam juga. Demikianlah Allah menjelaskan kepada kamu ayat-ayat keterangannya supaya kamu mendapat petunjuk dan hidayahnya. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, umat yang kuat adalah umat bersatu padu dan umat yang sejahtera, yang tidak mudah digugat dan gentar dengan mana-mana ancaman atau ugutan. Islam adalah agama yang menganjurkan perpaduan, kerana dengannya keamanan dan kestabilan dapat ditegakkan. Sebaliknya, Islam sama sekali menolak berlakunya perpecahan, kerana ianya akan membawa kepada kehancuran dan ketinggalan. Dari satu segi, umat yang berpecah akan menjadi lemah dan mudah dihancurkan oleh musuh, kerana dengan perpecahan akan menghilangkan kekuatan sesuatu umat atau bangsa. Perpaduan tidak hanya semata-mata ditekankan pada aspek pertahanan dan ketenteraan sahaja, mana ia perlu meliputi semua sudut kehidupan, kerana musuh tidak hanya melihat kelemahan sesuatu bangsa berdasarkan satu sudut sahaja, malah ia melihat pada berbagai ruang yang boleh dimasukinya. Untuk itu, kita perlu menguatkan perpaduan umat Islam dalam semua sudut kehidupan, terutama sekali sudut politik, ekonomi dan sebagainya, supaya dapat mewujudkan ummah yang sejahtera. Persaudaraan adalah kunci kepada perpaduan. Semakin erat persaudaraan yang dijalin, maka semakin kukuhlah perpaduan sesuatu umat atau bangsa. Oleh itu, konsep dan semangat persaudaraan perlu dipupuk dan sematkan dalam hati sanubari setiap umat manusia, kerana ia merupakan ciri-ciri orang beriman. Sebaliknya, permusuhan dan perseteruan adalah musuh utama kepada persaudaraan. Dengan itu, sekiranya sesuatu bangsa atau kaum sering bermusuhan dan bersengketa, maka mereka sebenarnya tidak bersaudara, apalagi untuk membentuk sebuah kesatuan dan perpaduan. Muslimin yang berbahagia, perpaduan adalah lambang keutuhan dan kekuatan, dan ia juga sebagai lambang kedamaian dan keharmonian. Dalam Al-Quran, kita boleh dapat banyak ayat yang menyarankan supaya kita bersatu dan bersaudara. Antaranya, Allah berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat ke-10, Innamal mu'minuna ikhwanun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Yang bermaksud, sebenarnya orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara, maka damaikanlah di antara dua saudara kamu yang bertelingkah itu, dan bertakwalah pada Allah supaya kamu boleh beroleh kerahmatan. Demi untuk mengekalkan hubungan persaudaraan yang erat dan kukuh ini, maka Al-Quran menganjurkan supaya dilakukan usaha-usaha perdamaian dan islah sekiranya ada tanda-tanda bahawa hubungan persaudaraan tersebut akan hancur dan musnah, atau sekurang-kurangnya telah mula menunjukkan tanda-tanda ia mula retak. Ini jelas seperti yang terdapat pada penghujung ayat yang telah dibacakan tadi. Dalam pada itu, Allah memberi amaran kepada kita supaya jangan berpecah belah, kerana ia boleh meneraikan ikatan persaudaraan dan kekuatan kita. Allah berfirman dalam surah Al-Imran ayat 105 yang bermaksud, dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang Yahudi dan Nasrani yang telah bercerai-berai dan berselisihan dalam agama mereka sesudah datang kepada mereka keterangan-keterangan yang jelas nyata yang dibawa oleh Nabi-Nabi Allah, dan mereka yang bersifat demikian akan beroleh azab siksa yang besar. Ayat ini menjelaskan betapa pentingnya peranan umat Islam saling bantu-membantu mendukung untuk membina keutuhan
dan kesatuan umat baik di mana saja mereka berada. Kita harus lebih mengutamakan keutuhan umat daripada kepentingan diri sendiri, menjauhi perkara yang mencetuskan permusuhan dan perpecahan dalam hidup masyarakat. Sesungguhnya perpaduan dan kesatuan menjadikan kita kuat dan teguh, sedangkan perpecahan membuat kita lemah dan mudah dipatahkan pihak lawan. Umat yang bersatu walaupun jumlahnya kecil pasti akan kuat. Sebaliknya, umat yang banyak tetapi selalu berselisih amat mudah dikalahkan lawan. Firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat ke-249. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi'idznillah wallahu ma'as sabirin. Berapa banyak terjadi golongan yang sedikit dapat mengalahkan golongan yang banyak dengan izin Allah, dan Allah beserta orang-orang yang sabar. Justru sama-sama kita sedar betapa besarnya pahala